أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dapat kita bersama-sama bertemu untuk kita sambung pelajaran kita. Yang lepas kita dah kenal apa itu taat pada Allah, kemudian apa itu taat pada Rasulullah, dan insya-Allah hari ini kita akan cuba tengok apa pula taat kepada ulil amri. Apa dia ulil amri? Ulil amri adalah pemimpin. Baik, ulil amri ialah orang yang memegang pemerintahan, sama ada dalam sebuah negara, negeri, daerah, jabatan, sekolah, keluarga dan sebagainya. Mereka ini mempunyai kuasa dan segala arahannya mesti diikuti selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Okey, maknanya apabila ulil amri mengeluarkan arahan, kita perlu patuh, kita perlu ikut. Sebab dalam ayat Al-Quran, Allah suruh patuh. Yang pertama arahan Allah, kemudian arahan Rasulullah, kemudian barulah ulil amri. Tetapi jika ulil amri suruh kita berbuat kepada keburukan, kemaksiatan, maka kita tinggalkanlah arahan tersebut. Walaupun kita diseksa, kita dihukum, kita diseksa, dihukum dan hendak dibunuh, maka kita tinggalkanlah arahan tersebut sekeras-kerasnya lah. Maksudnya kita tinggalkan arahan yang buat benda yang tak baik tadi tu. Benda yang baik kita buat, tapi benda yang tak baik kita tolak terus. Okay, walaupun kita diugut untuk dibunuh, dipancung dan sebagainya. Baik, itu dia antara taat kepada ulil amri. Okey, baik. Kadang-kadang ada juga ulil amri yang zalim. Ada juga ulil amri yang betul-betul bagus, betul-betul mengikut syariat Islam. Kalaulah di tempat kita betul-betul mengikut syariat Islam, maka kita ikutlah dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau di tempat kita ulil amrinya bersikap zalim, maka tinggalkanlah dia. Kita ikut apa yang Allah suruh dan Rasulullah sahaja. Baik, kemudian kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Baik, ini dia firman Allah yang saya bagi tahu tadi. Ayat ni awak selalu dengar bila mana awak pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Dalam khutbah yang kedua, khatib selalu menyebutkan ayat ini, memperdengarkan ayat ini untuk kita renung-renung. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Ayat ini fokus untuk orang-orang Islam yang beriman. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang pertama, taatlah kepada Allah, kemudian taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin daripada kalangan kamu, ulil amri. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah, fa in tanaza'tum fi syai', jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam suatu perkara, farudduhu ila Allah, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada Allah, kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Jika kamu benar beriman kepada Allah, in kuntum tu'minuna billah, jika kamu benar beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Okey, itu dia Allah dah sebut dalam Al-Quran. Yang pertama, ikut perintah Allah. Yang kedua, perintah Rasul. Kemudian pemimpin daripada kalangan kamu. Jika kamu berselisihan pendapat dengan pemimpin, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya berselisihan ini, pemimpin itu adalah pemimpin zalim, pemimpin itu tidak ikut syariat Allah, maka tinggalkanlah dia, ikut pada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala 'ala al-mar'i muslim sam'an wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mar bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Okey, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap muslim wajib patuh dan setia
terhadap pemerintah. Disukai atau tidak disukai, kecuali bila dia diperintah melakukan maksiat, dia tidak perlu dengar dan taat. Baik, itu dia hadis Nabi SAW berkaitan juga dengan ayat Al-Quran tadi. Kemudian kita sama-sama tengok contoh-contoh taat kepada ulil amri. Yang pertama, ulil amri daripada kalangan pemimpin negara ataupun pemimpin negeri, itu mengutamakan keselamatan dan ketenteraman, bersatu padu dan melindungi negara dari ancaman musuh, serta menjaga keharmonian dan adab sopan dalam pergaulan antara pelbagai kaum. Ini dia ulil amri daripada pemimpin negara ataupun negeri. Okey, sentiasa adil, sentiasa taat kepada Allah dan sentiasa adil terhadap rakyat-rakyatnya. Kemudian kita tengok pula yang kedua, jabatan, maknanya dalam satu keadaan dan satu kuasa. Okey, jawatan ataupun jabatan, tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan dan melakukan kerja dengan ikhlas dan berhemah tinggi. Ni biasa dalam tempat kerja ada menteri-menteri itu semua adalah jabatan ataupun jawatan. Dia tidak mengkhianati tanggungjawab yang telah diberikan oleh anak buahnya, oleh rakyatnya yang telah melantik dia sebagai ketua. Okey, kemudian yang ketiga, sekolah, mematuhi arahan guru besar serta menjaga disiplin di sekolah. Okey, yang keempat, keluarga, mentaati ibu bapa dalam setiap perintah atau larangan mereka selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sama juga dengan dalam keluarga. Siapa dia ketua? Ayah kamu. Apabila ayah kamu memberikan arahan, kamu kena patuh. Ibu bapa, ibu juga. Apabila ibu beri arahan, kenalah patuh, kecuali arahan yang tidak mengikut syariat Islam, itu kita tidak perlu patuhlah. Okey, baik. Sini ada info dalil. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Luqman. Artinya, jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku, maknanya mempersekutukan ini, mereka ini menyuruh kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang engkau dengan fikiranmu, dengan fikiran sehatmu tidak mengetahui sungguh adanya. Maknanya kalau disuruh syirik, maknanya disuruh sembah berhala lah, awak pun boleh fikir, berhala ni bukan Tuhan, dia tak boleh bagi kita apa-apa. Dengan akal yang sehat ni kita boleh fikir benda tu. Okey, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Jangan terus pulaukan, kita ikut je dengan cara yang baik. Tapi benda yang disuruh buat, benda yang tak baik tu kita tinggalkan dia. Okey, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal soleh. Okey, rujuk kepada orang-orang yang berilmu, ulama-ulama. Rujuk pada mereka, adakah benar apa yang disuruh, adakah betul apa yang disuruh. Kalau tak betul, kita tinggalkan terus. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semua. Ni kata Allah, akulah tempat kembali, kata Allah. Kita kembalilah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Okey, baik. Ni kebaikan mentaati ulil amri. Itu mengeratkan hubungan antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Yang kedua, segala urusan pentadbiran berjalan dengan lancar. Yang ketiga, membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang seterusnya, akibat tidak mentaati ulil amri, keamanan dan keselamatan negara akan terancam. Yang kedua, keadaan huru-hara akan berlaku. Yang ketiga, memudahkan pihak musuh campur tangan dalam urusan pentadbiran. Yang keempat, segala urusan pentadbiran tidak berjalan dengan lancar. Okey, itu di antara akibat dan kebaikan. Okey, muka surat 63 ada sedikit lembaran kisah tentang sifat taat membawa kejayaan. Okey, setelah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
supaya berhijrah, Rasulullah SAW pun segera ke rumah Sayyidina Abu Bakar untuk memintanya menemani baginda Nabi berhijrah. Pada waktu malam sebelum berhijrah, baginda telah memerintahkan Sayyidina Ali supaya menggantikan tempat tidur baginda dan minta Sayyidina Ali memakai jubah serta berbaring di tempat tidur baginda. Sayyidina Ali tidak berhijrah bersama-sama baginda kerana perlu menyelesaikan beberapa amanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepadanya. Sewaktu baginda dan Sayyidina Abu Bakar berhijrah ke Madinah, baginda telah bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Tidak ada satu pun yang mengetahui tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar, melainkan Aisyah radhiyallahu anha, Asma bintu Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Asma bintu Abu Bakar sanggup berjalan sendirian pada waktu dini hari untuk menghantar makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar berulang-alik di antara Gua Sur dan Mekah mencari berita dan mengikuti perkembangan untuk dilaporkan kepada Nabi. Dan ayahnya, begitu juga dengan Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang harus membawa kambing-kambing peliharaan ke arah Gua Sur untuk menghapuskan jejak-jejak kaki Asma dan Abdullah. Menyedari kedatangan pihak Quraisy, Sayyidina Abu Bakar pun ketakutan kerana khawatir pihak Quraisy menyerbu masuk ke dalam gua. Lalu baginda bersabda, janganlah takut dan janganlah gentar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan kita. Orang Quraisy menaiki bukit tetapi kemudian turun semula. Kenapa kamu semua tidak masuk ke dalam gua itu? Tanya salah seorang dari pihak Quraisy. Ada sarang labah-labah yang memang sudah ada sebelum Muhammad dilahirkan. Jawapan dengan yakin. Saya juga melihat 2 ekor merpati liar di dalam sarang di situ. Tidak mungkin ada orang di sana. Mereka pulang dengan perasaan hampa kerana gagal menjejaki Rasulullah dan Abu Bakar. Kisah ini menunjukkan ketaatan para sahabat dalam perjuangan syiar Islam. Sifat ketaatan ini dapat dilihat melalui Ali bin Abi Talib yang merelakan diri supaya duduk menggantikan Nabi Muhammad di atas katilnya. Asma bintu Abu Bakar sanggup menghantar makanan walaupun keselamatan terancam. Begitu juga dengan Abdullah bin Abu Bakar menjadi pembawa berita kepada Rasulullah, keselamatannya juga terancam. Amir bin Fuhairah rela membahayakan dirinya dengan membawa binatang ternakan ke Gua Sur untuk menghapuskan tapak kaki. Yang kelima, Abu Bakar juga telah menjadi teman setia kepada Rasulullah sepanjang peristiwa hijrah. Jadi dekat sini kita boleh tengok sifat ketaatan para sahabat yang patut dicontohi dan meneladani dan menjalani kehidupan seharian dengan mengikut perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan, apa-apa pertanyaan, boleh tanya dalam Google Classroom kita lah, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.